Don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Iswadi Murni terhadap kenyataan Ahmad Faizal. Dia cakap, kita terlepas peluang itu. Ini isu konsert Taylor Swift ya. Saya baca dia sikit. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menganggap negara mengalami kerugian jika terus gagal memanfaatkan ruang yang ada untuk membolehkan artis antarabangsa mengadakan persembahan di negara ini. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon daripada Iswadi Murni. Dia akan letak komen macam biasa. Makian, cacian, kekafiran, kefasikan yang akan dilontarkan oleh PAS kepada Bersatu. Kenapa? Kita baca. Kita terlepas peluang itu, kata Ahmad Faizal. Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumu menganggap negara mengalami kerugian jika terus gagal memanfaatkan ruang yang ada untuk membolehkan artis antarabangsa mengadakan persembahan di negara ini. Dia berkata ada ramai penghibur carta atasan boleh dibawa untuk beraksi di negara ini melalui kaedah sedia ada, namun langkah tersebut tidak dilakukan. Bahkan bekas Menteri Perak itu menggesa langkah lebih giat digerakkan untuk membolehkan selebriti terkenal membuat konsert-konsert di negara ini. Kita terlepas peluang ini. Barisan selebriti kelas A berada dalam genggaman kita melalui perjanjian ASM Global. Kita mesti bertindak agresif untuk dapatkan mereka. Katanya setelah penyanyi Taylor Swift lalu di Singapura tapi tak datang di Malaysia. Semalam media melaporkan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong berkata langkah menjadikan republik itu sebagai destinasi tunggal konsert Taylor di Asia Tenggara bukanlah tindakan yang tidak mesra terhadap negara-negara lain di rantau berkenaan. Sebaliknya, kata Lee, Singapura memang menyediakan insentif tertentu melalui dana pembangunan, pelancongan dan ia terbukti berjaya untuk mereka. Melewati perbezaan politik. Untuk rekod, Ahmad Faizal bukan orang pertama yang membangkitkan isu kerugian ekonomi yang gagal diraih melalui penganjuran konsert artis antarabangsa. Pada bulan Jun yang lalu, Ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq pun juga berkata demikian. Syed Saddiq berkata demikian. Menggunakan contoh konsert Coldplay di Singapura. Bekas Menteri beliau suka mendakwa Republik Terbabit mampu memperolehi berjuta-juta ringgit dengan penganjuran tersebut. Tetapi PAS yang bersama Bersatu dan PN serta Syed Saddiq adalah parti lokal politik yang lantang mengkritik penganjuran konsert artis antarabangsa di negara ini. Mereka pernah mendesak supaya artis terkenal membabitkan Coldplay dan Ed Sheeran dibatalkan. Tapi baru-baru ini, Naib Presiden PAS Ahmad Samsuri menjelaskan tentangan parti itu bukanlah sembrono atau menyeluruh. Sebaliknya cuma membebaskan artis tertentu saja. Tuan-tuan, dia macam ni lah tuan-tuan. Dia punya pening ni, di antara Persatu dan PAS ni, dia punya pening. Dalam PAS tu sendiri, Samsuri kata tak apa. Yang ni tak boleh, yang tu boleh. Kita pick and choose. Bila kita bawa, dia maki. Kita tak bawa, dia maki. Bila kita bawa artis, dia maki. Dia kata tak Islamik lah, tak sensitif lah, kafir lah, LGBT lah, apa itu ini. Dia kata macam tu. Bila kita tak bawa, inilah dia kerajaan yang macam ni, yang macam tu. So sebenarnya apa tuan-tuan? Sebenarnya dia macam ni, tak payah dengar cakap dia orang, bawa je. Dah tak payah dengar dah, bawa saja. Kan? Dia nak kata apa pun katalah tuan-tuan, ujungnya kita yang akan menikmati, akan dapat jutaan ringgit daripada konsert-konsert tersebut. Dia simple, tak nak pergi. Kalau rasa konsert tu maksiat, tak payah pergi. Dia kata konsert tu maksiat, yang kau pergi tu kenapa? Kan? Kalau kau rasa konsert tu maksiat untuk kau, yang kau pergi tu kenapa? Tak payahlah pergi. Itu saja. Sebab itu dalam satu hadis ada antara perkara yang tak disukai oleh Rasulullah ialah pergi ke pasar. Tak tahu kan? Mesti korang tak tahu hadis ni. Rasulullah tak suka pergi pasar. Kenapa Rasulullah tak suka pergi pasar? Sebab nanti dia terpaksa, ialah ada ramai orang dan sebagainya. Dia tak berapa suka. Tetapi bukan haram. Dan Rasulullah akan jarang pergi ke pasar yang sesak dengan ramai orang. Tapi Rasulullah tak pernah kata haram pun. Nak pergi-pergilah atas keperluan masing-masing. Di dalam PAS tu sendiri, Samsuri kata boleh, tetapi yang tertentu ada pemimpin PAS kata semua tak boleh, haram terus. Di dalam Bersatu tu sendiri kata boleh. In fact, bukan Faizal Azumu Peja ni je kata tuan-tuan. Bukan Peja ni je dia kata, ada pimpinan daripada Bersatu. Saya tak ingat nama perempuan tu. Dia pun kata perkara yang sama.
Dia pun berkata perkara yang sama. So di dalam Perikatan Nasional tu sendiri, akhirnya mereka keliru. Yang mana satu sebenarnya boleh dipakai arahan ini. Kejap kata kena maki, kejap kata jangan maki, kejap kata maki sebab tak dapat konsert. Bila dia bawa konsert, kita kena maki sebab ada konsert. Kan? Sekejap dia kata, kita kena maki sebab ada konsert dekat dalam negara kita. Okey, kita tak bawa konsert. Kita maki sebab tak bawa konsert kat dalam negara kita. Kan? Terima kasih Syarifuddin Kamar Zaman. Oh, thank you. Right, betul tak tuan-tuan? Itulah dia walaon. Kan? Dia orang pun keliru sebenarnya. Dia orang tak tahu. Sebenarnya dia orang ni nak perjuangkan apa? Kan? Dia orang nak perjuangkan apa? Sebab zaman dia orang dulu, ingat tak? Billie Eilish. Billie Eilish tu memang sah-sah dia tu memang lesbian. Siap bawa bendera LGBT lagi. Zaman PN memerintah. Kan? Tapi sebab kita bukan PAS kan? Jadi kita tak bawa lah isu tu sangat. Salah kita ke tak? Sebab kita memang bukan macam tu. Itu bukan kita. Kan? Habislah kat situ Alright. Saya bawa satu cerita ni tentang Dun Kelantan. Dun Kelantan lulus usul gubal semula peruntukan enakmen terbatal. Selepas sebahagian daripada peruntukan dibatalkan, Dun Kelantan menerima usul untuk menggubal semula 16 perkara dalam enakmen Kanun Syariah 2019. Usul persendirian itu dikemukakan Adun Melo Wan Nur Rahimi dan diluluskan setelah dibahaskan 3 wakil rakyat hari ini. Speaker Dun Kelantan Muhammad Ahmad Abdullah berkata usul itu berbunyi bahawa Dun yang bersidang hari ini merakamkan kekesalan dan sangat berduka cita atas pembatalan 16 peruntukan dan menggesa penggubalan semula enakmen dibatalkan tersebut. Kata Muhammad Ahmad setelah membuat penelitian, dia berpendapat usul tersebut diterima untuk dibahaskan kerana memenuhi 3 syarat yang ditetapkan iaitu perkara tertentu dan mustahak untuk kepentingan dan perlu segerakan. Oleh itu, saya menerima cadangan ini. Orang Rahimi kemudiannya membentangkan cadangan usul berkenaan kepada Dun. Dia juga seorang peguam berkata Dun Kelantan wajar melakukan sesuatu bagi memperkasakan 16 perkara yang dibatalkan. Justru katanya 16 perkara perlu digubal semula. Pada 9 Februari, 9 hakim, pada 9 Februari, 9 Hakim Mahkamah Persekutuan membuat keputusan 81 untuk membenarkan petisyen Peguam Kelantan Nik Eileen Zurina dan anaknya Tengku Yasmin Tasha untuk membatalkan 16 daripada 18 peruntukan dalam enakmen itu. Okey. Selepas dibahaskan, usul tersebut dibuka untuk dian. Muhammad Ahmad kemudian memutuskan usul berkenaan diterima dan disetujui ahli yang ada. Okey, saya tengah dah baca ni. Sementara itu, Exco Pembangunan Dakwah Muhammad Asri berkata kerajaan negeri akan membawa semula 16 enakmen yang dibatalkan itu dalam satu jawatan kuasa khas. Katanya ia kemudian akan membincangkan dan teliti butiran berkenaan sebelum dibentangkan semula di Dun Kelantan. Menurut Muhammad Asri, kerajaan negeri juga yakin cadangan berkenaan akan dipersembahkan. Bagaimanapun tidak dapat memberikan bila proses tersebut akan selesai. Ada beberapa persoalan dekat sini kan. So bila dia kata 16 section daripada enakmen tersebut untuk digubal semula, saya membawa saya kepada 2 persoalan. Adakah penggubalan itu erti kata mereka akan abide, akan patuh kepada pemansuhan yang diletakkan ataupun diberikan ataupun diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan dan akhirnya mengeluarkan 16 section tersebut dan itu saja, that's it, meneruskan. Dia ada banyak lagi section lain diteruskan. Ataupun sebenarnya mereka akan mengubah perkataan itu kepada benda lain. Itu satu persoalan tuan-tuan. Mengubah perkataan yang mana dah dibatalkan itu section itu tapi diubah kepada perkataan lain. Kerana jawapan ataupun jawapan yang dikemukakan oleh Mahkamah Persekutuan. Erti kata pembatalan yang dibuat oleh Mahkamah Persekutuan itu jelas bahawa apa yang gagal dipatuhi oleh enakmen Syariah Kelantan adalah gagal memenuhi atau mematuhi peruntukan perlembagaan. Faham maksud saya? Saya sebut di dalam perlembagaan kita ada jadual ke-9 di dalam perlembagaan, schedule 9. Di dalam schedule 9 itu ada 3 senarai. Senarai 1 adalah bidang kuasa persekutuan. Senarai 2 adalah bidang-bidang kuasa negeri. Dan senarai 3 adalah bidang-bidang kuasa yang bertindan, concurrent, dipanggil concurrent list, di mana 2 negeri dan juga persekutuan mempunyai kuasa. Antaranya seperti permasalahan hutan umpamanya. Apa orang kata, negeri dan juga federal ada kuasa. Now, bila kita menyentuh
perkara yang melibatkan jenayah yang disebut di dalam section di dalam Mahkamah Kanun Jenayah Mahkamah Syariah Kelantan, perkara-perkara yang diputuskan 16 daripada 18 itu sebenarnya adalah bidang kuasa federal dan bukan bidang kuasa negeri. Bermakna tuan-tuan, sebenarnya semua yang ada 16 itu pun dah ada undang-undang dia. Itu maksud dia. Sebab itu bila baru-baru ni Hulu Terengganu kot daripada PAS mengatakan lepas ini dia kata orang kata enactment syariah telah dibatalkan, maka yang berpuasa tidak lagi boleh didakwa. Bangunlah MP Bangi. Yang pertama, lain kali baca. Peruntukan tak berpuasa itu tak ada dalam 16 perkara yang dibatalkan. Tak ada dalam 16 perkara yang dibatalkan. Tak ada. Dia sebut lepas ini boleh yang tak berpuasa tidak boleh didakwa. Dia kata tak ada pun dia sebut. Tetapi itu yang dibangkitkan. You see how sama ada dia orang ni bodoh, MP PAS ni bodoh, ataupun mereka memang sengaja nak mengelirukan orang ramai. Dia ahli parlimen ni kita faham. Orang macam saya baca, saya faham. Tuan-tuan yang dengar live saya faham. Tetapi majoriti rakyat dia orang tak faham. Saya ambil contoh, dia kata lepas ini bolehlah orang Kelantan minum arak kerana enactment minum arak itu telah dibatalkan. Yang dibatalkan adalah perkara yang menghayalkan, bukan arak. Apa yang menghayalkan tuan-tuan? Antara lain dadah. Dadah dia sudah ada kanun keseksaan, sudah ada akta anti dadah dia. Kita sudah ada spesifik, dia ada Dangerous Drugs Act. Kita ada penal code, kita dah ada undang-undang khas untuk menangani isu dadah. Dan semua 16 perkara itu adalah perkara yang disentuh mengenai takzir. Tak ada kena-mena dengan hudud. Kita saya baca detail sedikit. Dia berkata ada ramai penghibur carta alasan boleh dibawa untuk beraksi di negara ini melalui kaedah sedia ada, namun langkah tersebut tidak dilakukan. Bahkan bekas Menteri Besar Perak itu menggesa langkah lebih baik giat digerakkan untuk membolehkan selebriti Kanada datang membuat persembahan di negara ini. Tuan-tuan, mari terus menyokong kajian perpaduan dan PMI Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.